dasar madani yang hendak dibawa oleh kerajaan ini perlu jelas, supaya tidak timbul sebarang kekeliruan dan kekhilafan yang boleh membawa perpecahan dalam kalangan rakyat, terutamanya membabitkan kumpulan ilmuwan dan agamawan. Mereka tercium bau-bauan sekularisme, liberalisme dan pluralisme dalam konsep kerangka serta epistemologi Malaysia Madani jika banyak mengutip pemikiran Amartya Sen, Pico Mirandola, Ziauddin Sardar dan juga John Locke. Sedangkan fabrik sosial dalam Madani mengikut Islam juga telah dihuraikan dengan panjang lebar oleh Al-Farabi menerusi istilah Al-Madinah Al-Fadilah sebagai reaksi balas kepada pandangan Aristotle. Begitu juga Ibnu Khaldun yang mengupas konsep dan epistemologi Madani dari sudut ilmu sosiopolitik menerusi kitab Al-Muqaddimah. Mereka bimbang Madani ini selari dengan ucapan Yang Amat Berhormat Tambun bertajuk Religion and Pluralism in a Divided World di London School of Economics yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Tambun sendiri beberapa tahun yang lalu. Terutamanya apabila Yang Amat Berhormat Tambun sebut, saya bacakan semula kod asal ucapan Yang Amat Berhormat Tambun dalam bahasa Inggeris dengan izin Tuan dan Ketua. Muslims must break free from the old practices of cliche mongering and name calling, move beyond tribal or parochial concerns. A rediscovery of the religious inherent grasp of pluralism is very much in need. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Saya tertarik dengan apa yang dibangkitkan ucapan Tambun satu ketika dahulu di London School of Economics yang juga menggemparkan negara kita. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) pernah mendedahkan melalui fellow yang amat utama Allahyarham Dr. Osman Al-Muhammadi bahawa dalam ucapan itu ada 12 perkara dan 12 titik yang sangat bertentangan dengan nas dan juga syarak. Dan Yang Berhormat Tambun sehingga hari ini tidak pernah menarik balik atau memperbetulkan ucapan itu, dan ini satu perkara yang sangat serius kerana ia berkaitan dengan perkara yang paling fundamental dalam agama, iaitu soal akidah. Jadi kalau Madani yang nak dibawa itu akan dikaitkan dengan apa yang pernah didedahkan ini, saya sangat bimbang ianya akan membawa kepada satu natijah yang sangat buruk. Sebab itu bila ada sesuatu konsep yang nak dibawa seperti ini, biarlah ianya jelas. Sebab kita tidak mahu ianya jelas. Dalam buku itu jelas disebutkan. Tolong baca dalam buku itu dan kemudian bahas buku itu. Bukannya ambil dari petikan-petikan yang lain di luar. Sebab itu kita mesti jelas, sebab kalau tidak jelas inilah yang berlaku. Janganlah hendaknya kepercayaan rakyat, khususnya umat Islam di negara ini, dirobek dan dicarik-carik. Jangan ada telunjuk lurus, kelingking berkait. Sebab itu saya minta isu ini biarlah Yang Amat Berhormat Tambun sendiri jelaskan. Sebab kita kata kita sokong jika ianya gagasan ini dibawa mengikut apa yang telah pun ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud yang saya ingin sampaikan. Jika ianya lari daripada itu, inilah yang menyebabkan ada kekhilafan di kalangan kita. Bila ada kata-kata yang tidak selari dengan konsep itu, seperti yang dibangkitkan oleh Macang tadi, seperti yang dibangkitkan oleh beberapa yang berhormat tadi, seperti jerantut, itu menyebabkan kita keliru. Apakah ini yang ingin dibawa atau Madani yang sebenarnya?
Jadi tak payahlah bahas bab ini. Kita nak mempersoalkan pada Yang Amat Berhormat Tambun. Konsepnya baik, tetapi kalau ianya berbau sesuatu yang luar daripada perjuangan asal, yang itu yang kami akan tentang. Tapi kalau ianya tidak, ianya mesti mengikut, benar-benar mengikut apa yang diajar, insya-Allah kami tetap menyokong konsep Madani yang dibawa.